Okey. Boleh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama dalam surah Al-Hujurat yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memandai-mandai dalam melakukan sesuatu perkara sebelum kamu mendapat hukum atau kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Pengerusi Surau Ad-Diniyah dan juga Pusat Tahfiz Ad-Diniyah Tuan Haji Zulkifli Wahijan bersama dengan seluruh jawatankuasa pengurusan dan juga pengimarahan kedua-dua entiti yang memberikan begitu banyak sumbangan kepada pembangunan Islam di Taman BBS Fasa 2 ini pada jemaah sekalian. Juga Al-Fadhil yang saya muliakan Tuan Imam yang sebentar tadi telah menyempurnakan satu tugasan dan peranan memimpin kita semua para jemaah sekalian dalam menyempurnakan kefarduan salat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan ia membawa kepada satu penyerahan diri yang lengkap, yang sempurna daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Juga seterusnya kepada para jemaah muslimin dan muslimah termasuk anak-anak tahfiz ad-diniyah yang mudah-mudahan semuanya berada dalam kondisi dalam keadaan sihat wal afiah, insya-Allah taala, pada fizikal, pada jasad masing-masing,
yang diharapkan insya-Allah taala akan membawa kepada kesihatan iman dan juga takwa, yang mana diharapkan insya-Allah taala masing-masing berada dalam keadaan iman dan takwa yang terbaik, khususnya untuk kita terus menikmati kemanisan beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan ia kita diharapkan berkemuncak pada saat yang terbaik, pada saat kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah taala, saya persembahkan di mana pada malam ini, pada saat ini dapat kembali bersama dengan para jemaah dan juga anak-anak tahfiz sekalian dalam saya melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang dipikulkan ke bahu saya untuk bersama dengan para jemaah sekalian dalam kuliah maghrib bulanan yang jadual saya jatuh pada setiap hari Ahad yang ketiga pada setiap bulan, itu pada hari ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang daripadanya akan menumbuhkan lagi kekuatan diri kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama akan menggamit keampunan Allah taala terhadap salah silap dosa kita, dan dalam masa yang sama juga akan memberikan kepada kita suatu manfaat yang paling besar, mampu kita meraih redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin muslimat, para jemaah yang Allah taala muliakan sekalian, memulakan pertemuan pada malam ini saya bawakan dahulu pada jemaah sekalian sedikit perkongsian daripada ayat pertama surah Al-Hujurat yang saya telah pun bawakan tadi, yang bacakan tadi. Anak-anak mungkin dah hafal ayat berkenaan surah Al-Hujurat, dah hafal semua kan? Dah ingat semua dah, alhamdulillah. Kan, ni surah Al-Hujurat ni pada juzuk yang ke berapa? 28 di hujung-hujung. Betul? Ya, betul gitu. Di hujung-hujung Al-Quran, tak salah-salah juzuk 28 ataupun 28 lah, ataupun rasa tidak 27, 28. Di hujung-hujungnya terdapat surah Al-Hujurat. Jadi kita bahas sedikit pada pertemuan malam ini ayat pertama surah Al-Hujurat. Tuan-tuan, para jemaah, kalau nak tengok ayat ini boleh buka mushaf Al-Quran yang ada dekat tiang tu, boleh tengok, tak ada masalah. Nak tengok handphone pun boleh, tak ada masalah. Tapi terhad kepada melihat ayat Quran ni saja. Jangan singgah kepada Facebook kepada game dan sebagainya. Na'udzubillah. Kita bincang tentang perkara ilmiah insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian jemaah sekalian, ayat pertama surah Al-Hujurat sebagaimana disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala di situ berpesan kepada kita peringatan yang cukup besar daripada Allah taala kepada kita yang berupa larangan. Larangan daripada Allah Subhanahu wa taala sewaktu turunnya ayat ini ialah khusus kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dan umum kepada kita semua sampai ke hari kiamat. Quran ini datang dalam bentuk begitu. Jadi pesanan ataupun tegahan Allah Ta'ala pada jemaah sekalian ialah terhadap perkara yang telah pun disebutkan di sini, iaitu tegahan daripada memandai-mandai dalam melakukan sesuatu perkara. Memandai-mandai maksudnya melakukan perkara yang dianggap sebagai ibadah itu tanpa merujuk kepada Allah Ta'ala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman itu, zaman permulaan Islam, zaman di mana turunnya Al-Quran, pada jemaah sekalian, rujukannya jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal itu kita boleh faham dengan mudah. Allah Subhanahu wa taala beri peringatan kepada para sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat kita, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini jemaah sekalian sangat-sangat mulia, dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak buat silap macam kita. Mereka sangat mulia, mereka terpuji, sangat-sangat terbaik pada jemaah sekalian. Namun Allah beri peringatan juga, jangan duk buat pandai dalam hal agama. Sebab apa? Beragama ini pada jemaah sekalian perlu mengikut sistemnya. Kita tak boleh ikut suka kita. Sebab itu anak-anak contoh, anak tahfiz adiniyah sekalian, dilatih, diajar, ditarbiyah supaya sentiasa akur dengan sistem yang ada. Dibenarkan untuk macam mana contoh boleh balik kampung rumah berapa lama sekali, contoh akan di sini ada peraturannya, bangun tidur pukul berapa, tidur balik malam pukul berapa dan sebagainya. Ini semua peraturan. Peraturan ini yang datang daripada pihak pengurusan
Pusat Tahfiz Ad-Diniyah. Untuk apa? Untuk menjamin anak-anak berada dalam sistem yang betul bagi menatijahkan satu hasil yang terbaik yang diidamkan oleh ibu ayah. Nak lihat anak-anak menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, dapat hafal Quran, masa yang sama dapat menjadi orang yang alim insya-Allah taala, itu hasratnya. Maka sistem itu diatur untuk mencapai matlamat yang telah pun digaris pandukan oleh pihak pengurusan pusat tahfiz di sini. Maka para jemaah anak-anak sekalian, berbalik kepada sistem yang disebutkan tadi, Allah Taala menyebut kepada kita bahawa kalau nak dapat satu matlamat terbaik daripada amalan agama kita, amal ibadah kita, kena ikut cara dia. Cara macam mana? Cara yang telah pun digaris pandukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dipercontohkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat sendiri tak boleh, tak mencapai matlamat. Itu maksud dia. Jadi dalam ini kita nak faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat yang begitu hebat pun Allah pesan, jangan memandai-mandai. Waktu itu ulang balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada, masih hidup bersama dengan para sahabat, dibimbangi oleh Allah. Sahabat yang Rasulullah bersama mereka pun kalau takut mereka ini terbabas. Gitu maksudnya para jemaah sekalian. Maka kembali kepada kita pada hari ini, di mana kita berada pada zaman yang hadirnya waktu kita ini jemaah sekalian 1400 tahun kemudian lepas Nabi SAW kembali ke rahmatullah. Sangat jauh dengan zaman Nabi SAW. Kita tak ada Nabi SAW sekarang. Dan kita ada siapa nak ikut contoh teladan? Yang kita ada, kata para ulama', ialah para ulama'. Ulama' lah yang membawa contoh kepada kita bagaimana nak beragama, bagaimana nak melakukan amal ibadah dan segalanya. Selepas adanya panduan yang mutlak dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW, ulama' beri contoh bagaimana nak hidup pada zaman ini. Sebab apa? Kadang-kadang berlaku perkara-perkara yang tidak berlaku zaman Nabi SAW, maka rujukan kita kena ada ulama' yang tahu bagaimana menguruskan perkara yang berlaku pada masa ini. Itu maksud dia. Jadi anak-anak, saya buat contoh satu je. Nah, sahabat-sahabat, tuan-tuan, para jemaah sekalian, nak buat contoh satu yang sedikit menimbulkan macam kocakan di permukaan air. Gitulah contohnya. Nak kata besar sangat pun tidak, tapi ada isu sedikit. Apa dia? Isu yang dikaitkan dengan perayaan agama lain, itu perayaan Bon Odori. Perasan anak-anak? Tuan-tuan perempuan perasan benda ni? Isu yang pada saya tidaklah besar, ulang balik, tapi nampak sedikit ada ruang yang kita perlu perbincangkan. Saya ambil tanggungjawab nak perjelaskan perkara ini jemaah sekalian, supaya kita dapat kefahaman yang lengkap insya-Allah taala. Bon Odori, bukannya ayam tandori. Itu dekat Barakah Corner, ayam tandori itu makan dengan roti nan sedap. Itu dia. Lepas isyak lagi boleh makan. Siapa nak pergi makan, makanlah. Tak ada isu itu, tak ada isu. Isu dia lapar, makan, kenyang. Itu cerita dia. Ini Bon Odori. Apa dia Bon Odori? Bon Odori ni para jemaah sekalian ialah satu perayaan agama. Perayaan agama yang diamalkan oleh penganut agama Buddha yang berasal daripada Jepun. Buddha Jepun. Macam Muslim lah, agama Islam ni dia banyak versi. Amalan di pelbagai tempat dia ada lain, dia beza dia. Kita di Malaysia mungkin tak sama dengan mereka di Mekah, contoh. Begitulah. Jadi Buddha Jepun ni versi dia demikian. Buddha Malaysia versinya demikian. Apa cerita? Versi itulah cerita Bon Odori itu. Apa dia Bon Odori? Ulang balik. Perayaan hantu lapar. Apa maksud dia? Perayaan yang dibuat untuk konon-konon memberi makan, hiburan kepada ruh yang berkeliaran sebab tak dapat masuk syurga. Lain macam. Ni fahaman mereka. Kata mereka, ruh ni masuk neraka. Mereka kepanasan, terseksa, azab di sana, tak ada makan minum, kelaparan dan sebagainya. Itu faham mereka. Jangan kita fikir cara kita. Tak masuk. Faham cara mereka. Maka anak-anak pada jemaah sekian, mereka pun menganjurkan satu perayaan setahun sekali
Namanya bon odori, nak beri makan. Pada siapa? Pada ruh tadilah, yang kelaparan, yang terseksa tu, supaya dia dapatlah santapan dia, dapat hiburan dia, legalah sikit walaupun dalam neraka. Oh gitu cerita dia. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Namanya bon odori. Dia pun buatlah apa cara dia. Apa dia? Dia menari, dia berjoget, dia menghibur diri sendiri, hibur roh orang mati. Pada mereka roh tu kembali pada masa itu bersama mereka. Cuma tak nampaklah roh tu berjoget. Kalau nampak cuma cabut lari. Gitulah lebih kurang cerita dia. Saya nak sebut begini para hadirin, para jemaah sekalian, bahawasanya ini ialah amalan agama Buddha Jepun. Ambil kira mazhab lah, mazhab Jepun. Buddha mazhab Malaysia lain, orang Cina Malaysia, dia ada juga perayaan tu lapar. Dia tak buat menari, dia buat apa? Dia pasang colok besar tiang elektrik tu. Perasan tak tuan-tuan sekalian? Setahun sekali. Besar-besar tu kan. Pacak dekat mana-mana lah. Banyak pula tu, bukan satu batang, banyak batang, berpuluh batang. Cucuh nyalakan waktu pagi, malam tak padam lagi. Dah punya besar tiang elektrik punya saiz, tinggi, diameter besar, tinggi lagi. Jadi itu namanya perayaan hantu lapar. Mana dia jamu makan, jamu apa? Jamu asap dan lain-lain lah. Gitu. Jadi saya nak sebutkan begini pada jemaah sekalian, bahawa itu ialah amalan agama mereka. Biarlah cara mereka. Kita ada cara kita dalam perkara yang lebih kurang sama. Maksudnya apa? Kita memberikan kerakyaan kepada mereka yang dah pergi meninggalkan kita, yang arwah itulah. Apa cara kita? Ini amalan kita. Apa dia? Amalan kita ialah kita buat tahlil arwah. Selesai. Tak timbul masalah. Mana kita ada tahlil arwah, itu yang nampak proper. Yang lain kita doa harian, tak ada masalah. Berdoa mohon Allah Ta'ala maafkan, ampunkan mereka yang dah pergi, ibu, ayah dan sebagainya. Doa setiap masa. Lepas solat, bila-bila masa boleh buat doa, tak ada masalah. Nak buat tahlil lebih proper sikit, anytime, anywhere, boleh, tak ada masalah. Cuma kita nampak budaya kita ni lebih propernya biasa hari Khamis, malam Jumaat. Kan? Itu yang biasa dibuat. Maknanya kita ada cara kita. Jadi balik pada asas konsep beragama, lakum dinukum, kamu agama kamu, kamu bon ondori, silakan. Waliyadin, kami agama kami, kami cara kami. Kami mohon keampunan, minta dengan Allah Ta'ala, kami buat tali arwah dan sebagainya. Ini caranya dalam hal perkara yang disebutkan tadi. Jadi bila kita faham jemaah sekalian, selesai. Tak timbul sebarang isu pada kita untuk kita ini nak join, nak sertai perayaan bon odori. Pasal apa? Itu kan tahlil arwah wasi mereka, dan kita kan ada ini rujuk cara kita. Jadi kalau join mereka itu, adakah Allah benarkan? Rasulullah SAW benarkan? Ulama benarkan? Ulama tak benarkan. Ulama dah keluar dah pernyataan, ditegah orang Islam jangan join bon odori. Pasal apa? Itu perayaan agama mereka, dah selesai. Cukup cakap tu kita faham, jelas. Kan? Ini ceritanya para jemaah muslimin sekalian. Jadi balik kepada kita hari ini, bila kita faham konsep beragama begitu, bila ulama dah bersuara, kita pun akur. Okeylah, tepat, kita akur, kita ikut, tak ada masalah. Maka tak timbullah isu cuba-cuba nak join, nak sertai perayaan mereka, tak payahlah. Banyak lagi yang lain yang boleh join. Yang ni jangan join. Sebab apa? Ia ialah perayaan agama. Selesai. Jadi saya angkat perbincangan ni jemaah sekalian sebab nampak macam ada sedikit isu. Ada pihak yang berkeras nak juga join, siap jemput orang-orang tertentu. Tolonglah sertai sama, tengok apa berlaku sebenarnya. Dia tak payah gitu. Kita buat kajian, cari maklumat daripada segala sudut, nampak bahawa ia tak boleh, tak boleh lah. Senang cerita, kenapa nak sangat? Tak perlu pun. Benda tak perlu. Baik datang surah dengan kuliah maghrib lagi bagus. Kan? Itu sebenarnya. Wallahu ta'ala wa'alam. Jadi perkara ni tak akan timbul kalau kita faham bahawa dalam beragama, dalam beramal ibadah dan segalanya, Allah sebut kita tak boleh memandai-mandai. Kena rujuk Allah, rujuk Rasulullah dan rujuk alim ulama yang hidup pada zaman kita. Selesai. Wallahu a'lam. Boleh ya anak-anak, boleh? Boleh faham? Ini ilmu lah, tambahan sikit perkongsian di permulaan pada pertemuan kita malam ini. Okey, kembali kepada pengajian kita berkitab dalam kitab Taubat dan Liku-likunya. Asas perbincangan ada pada muka surat yang ke-111. Kita bincang berkenaan dengan golongan kedua yang terbentuk di akhirat besok,
itu orang mukmin yang akan ke neraka. Beriman kepada Allah Ta'ala tapi amalannya amalan yang silap, tak sempat mohon ampun daripada Allah Ta'ala, dah kembali ke rahmatullah, balik kepada Allah dalam keadaan berdosa, maka tempat mereka neraka. Namun sebab ada iman, mereka akhirnya akan dipindahkan juga ke syurga bila selepas selesai sesi pembersihan diri mereka di neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu kita bincang. Anak-anak dah Ustaz sebut dulu kan, dah banyak kali sebut dah. Asas perbincangan ada pada muka surat yang ke-111. Cuma saya, anak-anak Ustaz kembangkan perbincangan kepada perkara tersebut kepada beberapa konsep yang lain untuk tambahkan lagi pengetahuan kita, supaya kita kukuhkan lagi faham kita agar tak menjadi orang beriman yang terjebak dengan dosa dan akhirnya kerugian sebab di akhirat besok masuk neraka. Maka kita pun singgah kepada beberapa perbincangan yang lebih panjang, termasuk kita bincang iaitu berkenaan dengan orang beriman akan ada konsep yang namanya ialah khasyatullah, iaitu takut berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala membawakan kepada kita tanda-tanda. Tanda ni maknanya kita nampak, terlihat pada orang beriman yang orang beriman tersebut takut berdosa dengan Allah. Dan pada orang beriman pula ambil konsep tanda ini untuk jadi amalan, jadi benteng, jangan duk buat benda yang tak boleh, supaya kita bebas daripada dosa-dosa yang merugikan kita. Maka tanda khasyatullah kata Imam Ghazali pada jemaah sekalian ada 7 tanda, 7 perkara. Ini dah kita bincang dulu lama dah, daripada beberapa bulan sebelum Ramadan, bunti Ramadan, sambung lagi pada hari ini. Maka Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa ada 7 tanda khasyatullah bagi orang beriman. Mereka takut berdosa dengan Allah Ta'ala. Apa tandanya? Pertama kata Imam Ghazali, mereka akan jaga lisan. Bercakap itu bercakap perkara yang baik, hindarkan daripada caci maki ke, mencarut ke, mengumpat ke, membawang ke, fitnah ke dan sebagainya. Itu maksudnya begitu, supaya mulut bercakap keluar suara dapat pahala. Itu ringkas cerita macam tu. Jadi orang beriman mereka akan jaga mulut mereka, tutur kata mereka agar tidak terjebak dengan perkara dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama, ini ulang kaji ulang kaji untuk kita masuk perbincangan malam ini. Yang kedua kata Imam Ghazali rahimahullah, orang beriman yang takut berdosa dengan Allah akan jaga hati mereka, iaitu hati mereka itu dipastikan bebas daripada 3 penyakit hati utama. Pertama hasad, kedua ujub, ketiga riak. Yang ni merosakkan hati. Hati batin hati yang maknawi itu, bukan hati zahir. Hati zahir itu saya pun ada penyakit, namanya hepatitis B. Jumpa doktor 6 bulan sekali. Ambil darah hantar ke lab. Keluar result, kalau okey, tak okey mati aku, Allahu alam. Gitu. Itu sakit hati, hati fizikal, sekeping hati itu. Itu lain Ini cerita pasal hati yang maknawi. Hati tempat kita letakkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketiga, jemaah sekalian, orang beriman kata Imam Ghazali akan memelihara mata. Matanya cuma memandang kepada perkara baik supaya dapat pahala. Elak pandangan ke tempat yang diharamkan untuk tidak berdosa. Itu dia orang beriman kepada Allah Ta'ala. Ini dah bincang dulu. Yang keempat, iaitu orang beriman akan memelihara memelihara tangan. Tangan mereka itu dijaga agar tidak melakukan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memelihara perut, iaitu perut mereka itu dipastikan supaya akan diisi cuma oleh perkara-perkara yang dihalalkan, dibenarkan oleh syarak, iaitu makanan, minuman yang halal sahaja, elak daripada mengambil yang syubhah, apatah lagi yang haram, agar tidak terbentuk darah daging daripada sumber yang akan merosakkan jasad, yang mana jasad yang rosak dengan sebab makanan dan minuman hanya dapat dibersihkan oleh api neraka Allah Ta'ala sahaja, lain tak boleh. Yang keenam, memelihara kaki. Kaki dijaga, diawasi supaya jangan melangkah ke tempat yang diharamkan syarak, maka melangkah cuma kepada tempat-tempat yang memberikan nilai pahala. Ke surau macam ni sekarang,
yang melangkah cari ilmu, melangkah buat ibadah dan sebagainya. Itulah orang beriman kepada Allah Ta'ala. Yang ketujuh, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang beriman akan menjaga, memelihara keikhlasan dalam ibadah. Itu keikhlasan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, supaya jangan dirosakkan oleh perkara-perkara lain yang mengeluarkan nilai taat ibadah tadi kepada niat yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Maka jemaah muslimin, muslimat dan semua yang melihat, menonton siaran ini pada malam ini, pada saat ini, kita bicara sekarang berkenaan dengan tanda khasyatullah yang berikutnya, itu berkenaan dengan orang beriman kepada Allah SWT akan menjaga tangan mereka. Jemaah sekalian, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam perkara ini membawakan kepada kita bahawasanya yang dimaksudkan dengan memelihara tangan itu ialah orang beriman akan menjaga 5 perkara. Ini jemaah sekalian, ini ilmunya. Orang beriman yang takut berdosa dengan Allah Ta'ala daripada tangannya itu akan menjaga tangan mereka daripada terjebak dengan 5 perbuatan yang boleh memberikan dosa kepada mereka. Yang pertama, kata Imam Ghazali, orang beriman akan mengelakkan tangannya daripada memukul seseorang Muslim. Sekejap kita akan bincang. Yang pertama, memukul ataupun menzalimi seseorang Muslim. Yang kedua, jaga tangan daripada apa? Daripada mencapai ataupun mengambil sesuatu yang diharamkan oleh syarak. Mana tangan? Yang tadi, jangan duk pukul orang, duk buat nanya ke orang, zalim ke orang. Itu yang pertama. Yang kedua, tangan jangan diguna untuk mengambil perkara yang diharamkan oleh syarak. Nombor 2. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, tangan jangan digunakan untuk menyakiti, menzalimi, apalagi maksud yang samalah terhadap sebarang makhluk Allah, bernyawa atau tak bernyawa, makhluk Allah, ciptaan Allah. Itu nombor 3. Yang keempat, tangan juga jangan digunakan untuk mengkhianati amanah yang diberikan kepada kita. Itu yang keempat. Yang kelima, para jemaah sekalian, kata Imam Ghazali, tangan jangan digunakan untuk menulis atau mencatat sesuatu yang tidak boleh dituturkan. Tak boleh maksudnya tak layak dipertuturkan. Maknanya tulis biar benda baik lah. Tulis benda buruk, orang nak cakap apa, takkan nak cerita balik benda buruk, dapat dosa. Itu maksud dia. Ini 5 perkara yang kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala akan diawasi oleh mereka yang beriman agar tangan mereka tidak menjadi punca mereka berdosa. Jemaah sekalian, kembali semula kepada yang pertama tadi, kata Imam Ghazali, itu orang beriman akan mengawasi tangannya daripada memukul, menzalimi seseorang Muslim. Okey, perkara besar yang kita nak faham di sini ialah, kata Imam Ghazali, kita ditegah daripada menzalimi orang beriman yang lain. Kenapa? Faham yang kita kena ada pada jemaah sekalian, bahawasanya kita tak layak untuk sewenang-wenangnya menganiaya, menzalimi, memukul orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang baik, orang baik kita tak boleh buat naya kat dia. Pasal apa dia baik? Dia baik macam mana? Dia baik isi Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dengan Allah. Gitu. Contohlah, kalau contoh tuan-tuan, tiba-tiba datanglah gangster mana, kampung dusun ke mana kan, kampung Sepinang Sebatang ke, masuk BBS 2A, pi kacau anak-anak tahfiz adiniah. Tuan-tuan marah tak? Warga taman BBS 2A marah tak? Marahlah. Pasal apa? Ini calon-calon ahli syurga ni. Anak-anak yang baik, duk ngafal Quran, ya Allah, muka jernih-jernih, semua baik-baik belaka. Gitu. Jadi warga BBS 2A marahlah. Kenapa duk kacau orang baik? Gitu maksudnya. Faham nak bagi faham. Gitu. Jadi tak munasabah. Pasal apa? Mereka ni baik. Mereka rapat dengan Allah Ta'ala. Mereka perhambakan diri kepada Quran. Apa lagi? Segala-galanya terbaik ada pada mereka. Kenapa nak ganggu mereka? Ganggu mereka, kacau mereka ibarat macam mengganggu Allah Ta'ala. Mereka ni rapat dengan Allah Ta'ala. Gitu.
Jadi bila Imam Ghazali kata pada jemaah sekalian, kita ditegah daripada memukul, menzalimi, menganiaya seseorang Muslim, bermaksud bahawa kita tak boleh untuk mengusik hamba Allah yang beriman dengan Allah, yang baik dengan Allah Ta'ala. Semacam kita kalau buat demikian, kita mengganggu Allah. Kena faham gitu. Nampak besarlah tegahan tu. Tak boleh. Pasal apa? Mereka ni orang baik, hamba Allah yang baik, yang saleh, kenapa nak kacau dia? Gitu maksudnya. Jangan kita usik mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah boleh kita ganggu, usik orang tak beriman kepada Allah Taala? Kalau gitu contoh. Kalau gitu tak apalah, tapi kacau orang lain lah. Yang tak beriman, non-Muslim, boleh? Tak boleh juga. Tapi antara tak boleh ganggu, tak boleh sakiti, tak boleh zalimi non-Muslim, compare dengan ganggu Muslim, lagi besar tegahan untuk jangan ganggu orang Islam, orang beriman. Pasal apa? Mereka baik. Yang tak baik pun tak boleh, yang baik lagi tak boleh. Maknanya tangan kita yang kita ada ni jangan disalahgunakan terhadap perkara tersebut, kata Imam Ghazali rahimahullah. Boleh faham jemaah sekalian? Akhirnya apa kita dapat? Kita pun bila faham jadi baiklah. Tangan kita baik, tak ada nak buat kacau, nak penyakat orang dan sebagainya, tak berlaku sedemikian. Sebab apa? Kita gunakan ia semata-mata untuk memberikan kebaikan kepada kita, dan faham yang kita kena ada, menzalimi, menganiaya seseorang hamba Allah itu suatu perbuatan yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat hamba dia, manusia ni dengan cukup sempurna, terbaik. Kita nak kacau, buat apa? Kan? Gitu, tak bersebab. Jangan kita buat demikian. Itu satu perkara yang ditegah oleh syarak. Muslimin, muslimat dan juga seluruh yang bersama dalam pertemuan kita pada malam ini. Kemudian dalam maksud yang lain pada jemaah sekalian, di samping tadi maknanya menzalimi menggunakan tangan fizikal, maksudnya kita juga ditegah daripada menganiaya saudara seagama dengan kuasa yang ada pada kita. Pasal apa? Tangan ini perlambangan kepada kuasa. Gitu. Jangan buat perkara yang menganiaya orang lain dengan sebab kita ni berkuasa untuk buat macam-macam. Tak boleh. Itu maksud dia. Jadi kita gunakan segala apa yang kita ada itu, kemudahan tangan tadi, kuasa tadi, untuk apa? Untuk menyantuni, membuat baik, berlaku baik kepada orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama, mana kita ditegah daripada menzalimi manusia, khasnya yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tangan kita selamat, bebas daripada perlakuan berkenaan, insya-Allah kita telah pun membebaskan tangan kita daripada berdosa. Itu maksud dia, jemaah sekalian, yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, tangan tadi jangan mencapai ataupun mengambil sesuatu yang diharamkan oleh syarak. Jangan ambil perkara yang haram. Jangan duk capai, duk ambil untuk guna ke, untuk apa-apa dan sebagainya, tak boleh. Guna manfaat kita ke, ambil jual ke orang ke, contoh, tak boleh. Benda haram tetap haram. Itu maksudnya. Contoh jemaah sekalian, apa dia? Dia gini, haram ini haram pada dua keadaan. Pertama, haram zat dia tu, ain dia. Benda-benda tu haram. Contohlah, nak buat air tak boleh, ni air ni halal. Ni. Contohlah, ini arak lah. Ni pen tapi bayangkan arak lah. Warna merah, whisky, apa. Contohlah. Itu. Ini haram. Jadi tangan kita jangan duk ambil benda haram. Kita pun berhujah, pegang tak boleh ke? Pegang arak tak boleh ke? Tak, dibimbangi akan jadi perkara lain. Komen-komen pun fitnah. Tahu fitnah? Mana paling tidak pun benda haram ni boleh bagi fitnah pada kita. Ustaz pegang arak, contoh. Orang ambil gambar curi, viral. Apa ustaz pegang tin kasbut? Masya Allah. Kan fitnah tu. Jangan. Sebab benda tu paling kecil pun dia ada benda yang buruk. Jangan duk pegang. Sebab ada pernah berlaku kes. Ini dulu, lama dah dulu. Ingat lagi zaman mula-mula kita di Malaysia ni, orang kata apa, terbiasa dengan budaya makan nasi Arab. Ingat tuan-tuan? Dulu sangat tak ada tu. Nasi Arab ni macam tak familiar sangat.
Dia kemudian makin banyak. Jadi kedai nasi Arab pun bersepah-sepah. Semua orang nak makan nasi Arab. Jadi budaya makan makanan Arab ni masuk dalam Malaysia kita. Termasuk satu minuman namanya barbican. Pernah minum tak? Barbican tahu tak? Botol di warna hijau. Sekali pandang kan macam botol arak kan? Sekali pandang, 2 kali pandang habis air minum. Sedap. Kan? Dulu ada orang buat cerita lah, buat isu lah. Sebab barbican tu nampak lain macam bentuk dia, botol dia. Jadi orang ni ambil gambar, konon-konon ada air arak dalam majlis yang dihadiri oleh orang-orang yang tak sepatutnya lah untuk minum arak. Jadi itu jadi isu dulu. Sebab apa? Sebab ada perkara yang boleh dijadikan bahan untuk fitnah tu bersebar. Maksudnya apa? Benda yang macam tu pun tak boleh. Bayangkan yang halal tapi rupa macam yang haram. Dulu, sekarang tak ada masalah dah sebab dah familiar dengan kita. Jadi bayangkan kalau perkara itu memang haram sungguh. Dah sebut tadi contoh, tin kasbuk, pegang, kita pegang. Apa jadi? Allah. Contohnya, walhal pegang tu sebenarnya nak alih, nak tolak ke tepi, nak campak, buang dan sebagainya. Contoh, cuba elakkan. Itu yang paling kecil lah. Lebih besar lagi kalau kita dibimbangi akan terjebak dengan perkara-perkara lain. Macam-macam isu lah. Wallahu a'lam. Maknanya benda yang haram ini jangan kita permudah-mudahkan untuk kita gunakan kudrat tangan kita mengambilnya. Dibimbangi akan berlaku dosa-dosa yang tak sepatutnya pada kita. Faham cakap tu? Tu yang tak boleh lah. Jadi lebih lagi kalau ambil dengan maksud untuk masuk ke dalam perut kita, minum ke, makan ke, lagilah tak boleh. Na'udzubillah. Sebab apa? Yang kecil pun tak boleh, yang besar lagilah tak boleh. Itu maksud dia. Okey, itu yang pertama, maknanya haram ain ataupun zat benda tu, maknanya arak ke, mak sebut babi ke dan sebagainya, tak boleh. Yang kedua, haram apa dia? Haram perkara yang diharamkan kepada kita. Dia tak haram, tapi diharamkan kepada kita. Apa dia contoh? Duit. Duit. Wang ringgit. Haram tak? Mana boleh haram pula? Benda tu kita guna sebagai satu alat untuk transaksi, jual beli pada hari ni. Masalahnya tak ada masalah. Tapi ada wang ringgit yang diharamkan kepada kita. Apa dia? Milik orang, rasuah dan sebagainya, haram untuk kita, tak boleh. Yang itu diharamkan kepada kita. Maka orang beriman, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jangan mencapai, jangan duk ambil benda yang diharamkan kepada kita. Gitu. Sebab apa? Akan berlakulah banyak dosa yang berangkai, yang lain-lain. Bukan hak kita, jangan ambil. Tolonglah elakkan begitu. Sebab apa? Terlalu banyak dosa-dosa yang kita mungkin tak pandang, tak nampak. Akhirat besok baru perasan, Masya Allah, dosa banyaknya. Contoh, beri contoh macam ni. Contohlah biar mudah faham. Satu projek lah, katakan projek apa nak sebut, projek pembaik pulihan, baik pulih jalan raya lah. Contohlah daripada Simpang 4 Masjid Amaniah tu sampailah ke sinilah, ke rombot baru ni depan ni, rombot ujung ni kan, Taman Jasa Utama. Berapa kilometer ni? Agak-agak lebih kurang ada 6-7 kilometer, kurang lebih lah macam tu lah. Yang turun bajet daripada kerajaan, katakanlah bajet 10 juta, contohlah. Contoh, ada pihak yang minta nak bahagian dia 10%, contoh 10 juta dapat 1 juta kan kat dia kan. Jadi bajet tu 10 juta untuk repair jalan, lubangnya banyak, selekoh, kena baikilah. Sebab apa? Berlaku banyak kecelakaan jalan raya, dah banyak aksiden, dah ada yang meninggal sebabkan masalah jalan raya tersebut. Turun bajet untuk perbaiki jalan berkenaan supaya mengelakkan kecelakaan itu berulang, mengelakkan orang meninggal dan sebagainya. Contoh, tiba-tiba adalah pihak yang nak bahagian dia, tuan tanah, faham tuan tanah, orang sinilah, contohlah. Ini contoh, tuan-tuan tengok saya lain macam, jangan itu contoh semata-mata, tak ada apa pun. Jadi ada pihak yang ambil. Jadi ambil tu tersebut, itulah cara dia ambil yang diharamkan kepada kita. Pasal apa? 10 juta tu untuk jaga nyawa orang, betulkan jalan supaya selamat, elok, agar orang tak meninggal. Itu maksud dia. Dah ambil besok, tinggal 9 juta, pihak yang repair jalan kena buat jalan dengan kos 9 juta. Apa jadi? Jalan tak sempurna.
Tampal hari ni, bulan depan berlubang balik. Pasal apa? Dah duit tu kurang. Nak buat lebih tak boleh. Tak sempurna, tak berkualiti. Itu maksud dia. Apa puncanya? Ada orang ambil duit tu. Pasal apa? Biasalah zaman sekarang kan, dia pau kat mana-mana, daripada maincon ke subcon ke, kan, popcorn ke mana ke, gitu contoh. Dia ambil. Apa jadi? Ada orang meninggal, menderita, sengsara dengan sebab ada orang buat jahat macam tu. Jadi dosa ni saya sebut jemaah sekalian, dia akan berangkai. Kadang orang ni, orang dah biasa jemaah sekalian, dia ambil je, disapu-sapu gitu je, masuk akaun, tak sedar, tak perasan dalam akaun saya ada, contohlah ada orang bercakap kan, tak perasan dah ada akaun saya, tiba-tiba ada 200 juta, selamba je. Ini benda yang bahaya jemaah sekalian. Dia lari pada mana tu duit tu? Jadi ini yang dikatakan mengambil benda perkara yang diharamkan kepada kita. Sebab dia akan beri kesan pada orang lain yang menderita, yang cedera, yang meninggal. Sebab tadi yang contoh jalan raya, sebab kualitinya tak terjaga dengan baik. Kita yang ambil itulah yang akan mendapat dosa. Masya Allah. Dosa macam mana? Dosa yang berangkai, libatkan ramai orang. Yang tu kadang orang yang buat kerja macam ni tak perasan. Akhirat besok baru perasan. Allah tak tunjuk balik. Tengok, dia ni cedera, dia ni patah kaki, kudung sepanjang hayat, dia ni hilang isteri, dia ni hilang suami, ini anak yatim, bapak dia meninggal. Pasal apa? Jalan tu berlubang. Ada segalanya. Contoh jemaah sekalian. Inilah sebab kata Imam Ghazali, orang beriman akhirnya masuk neraka. Dia kata, saya okey je. Okey kata awak. Tapi duk buat benda macam ni, duk ambil yang haram ni, kenapa? Perkara yang diharamkan kepada kita. Maka jangan sebenarnya tuan-tuan perempuan, para jemaah sekalian, kita mengambil perkara yang bukan hak kita. Jangan, tak boleh. Paling common lah, paling tidak anak-anak, contoh anak-anak, serve makanan. Berapa orang semua ni? Anak-anak berapa orang semua? Berapa orang? 20? 24, ambil 20 lah bundar, 20 orang lah, 24 lah, 24 orang. Ada orang hamba Allah belanja makan, katakan belanja makan ayam KFC contohlah, dia bagi ayam KFC belanja makan, dia tanya berapa orang semua? 24. Okey, pakcik belanja, kata dia seorang 2 ketul. Berapa datang ayam KFC? 48. Dah 24 orang, datanglah 48 ketul. Janganlah ada abang yang ambil 3. Dia ambil awal, dia ambil 3. Ada yang ujung-ujung dapat 1 je. Pasal apa? Dah ada ambil 3. Yang 3 tu kena jawab besok depan Allah Ta'ala. Dia kata, alah, ayam KFC pun berkira. Bukan kira ayam KFC, bukan hak awak, itu hak orang lain. Yang beri tu, yang belanja tu, dia nak seorang dapat 2. Melainkan jumpa orang tu, kan, bro, nak boleh, kau punya bahagian, nak ambil 1. Kau tak suka ayam kan? Contoh, dia pun provok. Kalau kau makan ayam, kau mati nanti. Contoh. Tu lain cerita tu, panjang cerita lah pula. Jadi itu lain hal. Maksudnya jangan duk ambil bahagian orang. Nampak kecil kan? Tapi benda ni jadi besar kalau kita faham sudut hukum hakam. Berdosa ini satu benda yang kita kadang-kadang tak perasan jadinya macam mana. Tapi kena ingat, kalau tak dimaafkan, berantaian sampai bila-bila, ini yang akhirnya besok baru perasan, oh dosa punya. Bila dulu zaman belajar dekat Tafiq Adiniyah, adalah dosa. Pasal namanya dosa ayam KFC. Malu. Sebab malu tak padan. Dekat Padang Masyar itu dosa ayam KFC je. Tapi dosa juga. Gitu maksudnya. Jadi kena jaga perkara sebegini. Maknanya jangan kita mengambil yang bukan milik kita, yang ia milik orang lain. Itu nombor 2, perkara yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang beriman jangan menyakiti sebarang makhluk Allah. Iaitu makhluk Allah ini yang dicipta oleh Allah. Semua Allah Ta'ala cipta. Mana ada yang lain? Semua ciptaan Allah Ta'ala. Iaitu yang bernyawa atau yang tak bernyawa. Yang bernyawa apa dia? Makhluk Allah. Kita bernyawa. Binatang semua tu bernyawa. Jangan kita zalimi dengan tangan kita. Tak boleh. Contoh terdekat. Korban tak lama lagi kan, raya haji, ada ibadah korban. Sembelih lembu ni, nak kita makan dagingnya, nak bagi dia mati ya. Nak sembelih bagi dia mati. Faham semua. Tapi tengok Islam punya indah, agama terbaik, cukup cantik. Nak sembelih lembu kena guna
parang, golok, senjata yang paling tajam. Supaya apa? Mudah mati lembu berkenaan. Jangan tengih 5 kali penat lembu nak mati. Pasal apa? Parang tu tumpul. Oh, tak boleh. Cari yang paling tajam. Buatan yang terbaik. Yang paling mahal tak apa. Import Jerman pun tak apa. Tak kisah. Tarik sekali terus mati. Keluar darah dengan sempurna. Itu terbaik. Pasal apa? Tak nak menzalimi. Tak nak menyakiti dia. Ni kalau jenis duk main 4-5 kali ni payah. Kesian kat dia. Kan? Sebab tu kita kalau balik pada kisah korban ni ke binatang korban, ada cara dia. Kan orang kata, lembu ni kena ada ramai 10 orang lembu seekor nak perebah. Memang betul. Tapi ingat, bila ada kasih sayang dengan binatang, lembu faham. Lembu beri kerjasama. Kan? Untuk dia mudah rebah. Yang payah tu pasal kita duk kacau dia. Duk menari depan dia, bong odori kan, contohnya kan. Marah lembu. Buat elok, beri salam elok. Sungguh binatang ni faham, insya-Allah. Beri salam, baca doa elok. Dia akan beri kerjasama. Tolak sikit dah rebah. Dia ready dah untuk dia dikorbankan. Faham? Gitu. Tapi ada kes kan, banyak kes kan. Musim raya korban dia timbul kes. Lembu dah sebelih, bangun balik, kejar orang kampung, sekampung dia lari. Ada. Tengah-tengah perebah, dia angkat kaki, terajang pakcik tu, terpelanting pakcik tu, terpelanting golok dia. Ada. Oh, macam-macam. Pasal apa? Sebab kita menyakiti dia. Tu kata kena jaga elok-elok. Kalau kata lembu terambil ditambak dekat surau 3 hari sebelum raya korban, hari sembelih, layan elok-elok. Biar dia dapat makan. Jangan biar kau 3 lagi nak kena sembelih tau. Pandai-pandai kau berlapar. Contohnya buat kat lembu macam tu. Marahlah dia. Beri dia makan. Yang sedap-sedap, yang elok-elok. 3 hari tu bagi makan elok-elok. Ayam KFC ke kat dia, pizza ke, bagi dia makan. Pasal apa? Layan dia. Hormat. Gitu. Ini tak kadang-kadang ada setengah-setengah tempat dia tambat lembu 2 hari sebelum korban, sembelih, dia biar je lembu tu. Tengah-tengah hujan macam tu nak lari tak boleh, makan tak cukup, rumput tak ada. Besok hari sembelih tu lembu tu protes. Dia tendang tukang sembelih sampai putus jari pun ada. Kan? Ini benda ni berlaku, memang berlaku sungguh. Sebab apa? Kita menyakiti binatang. Makhluk Allah. Jadi kenalah macam tu. Kena pandai, tahu kita tak boleh menyakitinya, tetapi kita menyantuni dia dengan cara yang sepatutnya. Binatang cara binatang, manusia cara manusia. InsyaAllah kita akan selamat. Gitu maksudnya, sebab kita tak berdosa dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bernyawa. Kemudian yang tak bernyawa apa dia? Sangat banyak. Pokok-pokok, pepohon, sungai, bukit dan sebagainya, macam-macam. Isu-isu yang timbul hari ini banyak. Isu bencana alam yang berpunca daripada tangan manusia. Maknanya apa tangan manusia? Manusia menyalahgunakan kuasa tangan kudrat yang ada untuk menganiaya alam, menggondolkan bukit sewenang-wenangnya, tidak ada satu sistem yang tepat, adab yang sempurna dan lain-lain. Sungai patutnya mengalir di sekat aliran dengan sampah dan lain-lain. Contoh. Ini semua menganiaya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa tak? Dosa kepada pelakunya. Gitu. Jangan ingat tak berdosa. Apa dosa pula? Bukit je, sungai je. Tak. Makhluk Allah. Kita berdosa dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah suruh jaga makhluk dia tu. Dia beri itu untuk kita. Sungai untuk kita, bukit untuk kita, hutan untuk kita. Kenapa kita buat daya? Itu. Kena pandai, kena bijak menguruskan pemberian Allah Ta'ala kepada kita yang bernama makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kalau pandai jaga yang tu, insya-Allah kita akan selamat daripada sebarang dosa yang akan menyebabkan kita di akhirat besok tiba-tiba terperangkap. Berdosa rupanya. Itu kita nak elakkan. Jadi orang beriman, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, perkara macam inilah perkara yang kita kena jaga. Tak nampak, tapi kena bagi nampak, supaya dapat dielakkan daripada kita terperangkap. Jadi nak tahu nampak ni, kena mengaji, kena belajar. InsyaAllah kita akan faham dan kita akan bebas daripada dosa yang akan membelenggu kita. Begitu maksudnya pada jemaah sekalian. Wallahu ta'ala wa'alam. Masa dah time, dah habis dah. Jadi kita baru bincang pada perkara ketiga daripada 5 perkara yang berkait dengan menjaga tangan untuk mengelakkan kita berdosa, elak masuk neraka di akhirat besok. Maka 2 yang terakhir kasih bawakan perbincangan itu dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah.
dengan sambungan yang lain lagi lah. Wallahu ta'ala wa'alam. Jadi para jemaah, muslimin, muslimat, anak-anak tahfiz dan semua yang menonton melalui YouTube dan sebagainya online pada masa ini, terima kasih pada semua yang sudi bersama-sama sampai ke akhir atas perbincangan yang telah pun dibawakan tadi. Saya mohon maaf banyak-banyak anda bicara yang dilontarkan itu bicara yang mungkin silap, tak sempurna kelemahan saya. Namun jika ada manfaat, ada ilmu yang tuan-tuan puan-puan dapat, ambillah sebagai suatu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya sekadar menyampaikan ilmu yang telah pun disusun oleh Imam Ghazali untuk perkongsian kita bersama sebagai hamba yang lemah, yang hina, yang sentiasa berusaha mencari jalan untuk membina kekuatan diri kita sebelum tiba saat detik waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah berjumpa lagi pada kesempatan pada bulan Julai akan datang insya-Allah. Wallahu taala wa a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allah arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.